Mel. Rasha is over there. Jom, kita duduk dengan dia nak? No way. Kamu lah, Mel. Kenapa aku tak suka dengan dia? Aku tengok dia okey apa. Cuma nampak macam... Ya, well. Tapi dia ada model look. You should be thanks to her. Sebab kalau bukan disebabkan dia, aku rasa kau tak ada dah nak berselfie-selfie semua ni. Hilang long gone handphone kau. Ya, aku tak suka dia tau. Come on lah, Mel. Think lah. Dia hot girl sekarang. Okey, satu campus suka dia. Mata pandang siapa? Pandang dia. Okey, kalau kita berkawan dengan dia, kau tak rasa kesaham kita macam naik sikit? Kan? Walaupun nampak macam tak berapa nak berduit. Exactly. Kalau kita tak kawan dengan dia pun, kita tak rugi apa tau. Bukan ada apa pun. Hello? Tak rugi apa-apa? Ada kerugian tu sikit. Sebab kau tak rasa ke? Semua pandang dia, suka dia. She's a hot girl. Kita ni tumpanglah sikit. Naiklah sekarang sikit. Kau fikirlah. Seriously? Yeah. So, how? Marketing. Come on. Itulah dia pun macam kampung-kampung sikit kan. So, kalau kita kawan dengan dia, tak adalah dia overshadow kita. Kan? That's my girl. Pandai pun. Dia nak lah. Cepat, come. Okey, itu situasi yang sempat kami dapatkan untuk anda untuk berikan gambaran mengenai topik kita pada hari ini, rupa atau personality, yang mana satu menjadi pilihan apabila mencari teman. Okey, saya tak akan katakan yang ada yang salah, ada yang betul, sebab masing-masing ada pilihan masing-masing. Tapi hari ini kita nak tanyalah kepada tetamu kita di studio, apakah pilihan mereka, rupa atau personality? Ya, kita nak memperkenalkan tetamu kita di studio. Di hujung sana kita bermula dengan Encik Zahid Muhammad, perunding motivasi kita hari ini. Di sebelah Cik Zahid kita bersama dengan Afiq sekali lagi, Afiq Adnan, dan juga kita bersama dengan Amira Uthman. Terima kasih semuanya. Kita nak orang kata ketahui lebih dekat lagi. Ada macam-macam background ni kita boleh tanyakan. Okey, memandangkan kita dah bersama Afiq tadi, kita terus mulakan dengan Afiq lah. Okey. Afiq, bila cakap mengenai rupa dan personality, kebiasaannya kalau saya rasa yang lebih matang akan ke arah personality. Kalau yang mungkin muda-muda sedikit, macam kita tengok cerita kartun high school musical macam tu, dia akan ada famous girl gang, famous boy gang macam tu kan. Jadi dalam bagi Afiq, mengikut pengalaman awak, bagaimana awak memilih rupa atau personality? Lagi-lagi sudut lelaki. Okey. Selalunya macam saya sendirilah kan. Of course first impression kita akan pandang pada rupa, betul. Selalunya macam cantik lah, handsome lah dia macam tu kan. Cantik pula. Contohlah pandang pada rupa kan. Tapi macam saya cakap lah, itu hanyalah first impression, and benda tu memang dia akan apa yang kita nampak dulu. Tapi bila kita dah kenal, kalau personality dia tak okey ke apa kan, so mostly kita akan turn off lah selalunya. So benda tu macam, jadi dia secantik mana, sehandsome mana, tak ngam tak, memang tak boleh ngam lah. Okey. Macam tadi swipe tadi kan. Ya, betul. Kalau Amira pula, kalau selebriti kan selalunya dengan populariti dan sebagainya, kadang-kadang ada yang kalau bukan artis tu tak nak dia dekat-dekat dan sebagainya, tapi ada juga yang sukakan populariti ni, suka nak berkawan dengan artis dan sebagainya. Dia tumpang glamour lah. Allah, kalau nak tumpang glamour dengan Mira macam tak berbaloi sebab tak glamour. Glamour. Tapi sebenarnya mungkin ada sesetengah orang yang orang kata friends for benefit kan. Tapi pada saya, of course, kalau tanya umur saya dulu 18-17, mungkin saya pilih rupa kan. Tapi dah semakin tua ni, matang lah. Semakin matang ni, of course kita akan stay dengan orang tu kerana personality dia lah. Rupa ni adalah benda yang paling last lah, ataupun dia menjadi bonus sebenarnya kan. Kalau personality dia bagus, di samping rupa yang bagus, itu adalah bonus. Okey. Amira personality, Afiq melihat muka, rupa dulu, kemudian personality. Encik Zahid bagaimana? Dia adakah mengikut umur ataupun pandangan kita tu berbeza? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia dua-dua penting. Tipu kalau kata tak tengok muka kan, macam itulah. Tapi bagi saya, pendapat saya, dia body and soul. Dia jiwa dan raga.
kecantikan ni luaran, which is the body. The body saja, kalau tak ada soul tak jadi. Kalau dalam movie badan jalan tak ada jiwa, tu dia nama dia zombie. Kan? Sama juga kehidupan kita. Kalau cantik saja tapi personality tak ada, dia akan cepat expose. Dia akan cepat nampak kekosongan dia tu. Tetapi kalau personality sahaja tapi tak menjaga rupa, ada rupa cantik ni dia very subjektif. Itu yang susah nak kata tu, sebab kita nampak tak cantik tapi orang tu nampak wow, the most beautiful kan. Paling cantik dalam dunia. Sebab tu kita tengok kadang-kadang pasangan tu ataupun teman kita, kalau kita ambil pasangan hidup lah, kita pun garu kepala macam mana dia boleh dua ni kan. Tapi sebab bagi pandangan dia cantik. Jadi saya sangat setujulah dengan Amira dengan Afiq bahawa first impression tu ialah luaran, sebab itu yang kita nampak. Tetapi setelah kita kenal hati budi, yang buat kita kekal. Kita letak macam ni. Yang buat kita tertarik ialah fizikal, rupa, tetapi yang buat kita kekal ialah personality. Okey. Tapi kalau kita lihat orang kata long term relationship sebagai kawan juga kan, pastinya personality tu memainkan peranan yang lebih penting, sebab makin kita tua bukannya kita nak tengok sama ada kawan kita tu cantik seumur hidup ataupun tidak. Personality tu kena ngam. Kalau nak buat sesuatu kena sekepala. Tapi kadang-kadang Encik Zaid ada dalam kalangan orang, dia cari kawan, dia tak sekepala. Tapi dia boleh duduk bersembang untuk berjam-jam sebab vibes tu lah, dia boleh ngam macam tu sahaja kan. Macam kalau Afiq angguk-angguk ni, ada ke rakan sebegitu? Ada pengalaman ke? Ada lah, of course lah. Macam kita kan ada macam-macam kawan, kawan sekolah rendah, sekolah menengah, kawan menyanyi, semua macam-macam kawan. So ada yang macam kita boleh ngam, kita ngam. Yang tak boleh ngam tu, kita tak adalah tak kawan. Cuma dia punya vibe tu kurang sedikit. Kan? Okey. Kalau melihat kepada, ada ke kategori individu-individu ini yang sememangnya mereka memang kena ada kekuatan untuk mendampingi mereka yang ada paras rupa. Sebab dia rasa itu salah satu keyakinan juga. Pandangan Mira. Kalau saya, sebenarnya saya mencari circle yang positif lah. Bukan semata-mata kerana rupa dan sebagainya. Sebab saya percaya circle yang bagus dia akan encourage kita untuk jadi lebih baik dan sebagainya. Tapi macam saya cakap lah, mungkin rupa paras yang cantik ni dia memang attract kita. Itu first thing kot yang akan attract kita kan. Tapi saya sebenarnya bila dah nampak rupa paras tu, saya akan mengenali dahulu. Kalau let's say ianya okey kan, kita akan teruskan. Kalau dia memang rupa paras yang cantik tapi saya rasa tak ngam, saya rasa sangat negatif, saya akan tinggalkan jugalah untuk kebaikan kita jugalah kan. Okey, baik. Dan saya pernah juga ada rakan yang superficial sangat, Cik Zaid, yang di mana kalau nak pilih kawan, dia tengok sama ada kawan ni dia kaya ataupun tidak, cantik ataupun tidak. Dan cantik dia macam superficial cantik tau, kena macam betul-betul ada makeup, semualah macam high end macam tu tau. Jadi bagi saya tak salah, sebab itu pilihan awak kan. Kalau memang awak nak cari kawan sebegitu, carilah kan. Tapi di sini nak tanya, kalau kita terlalu banyak memberikan keutamaan kepada rupa seseorang, Cik Zaid, mereka yang mungkin personality wow memang 100% lah boleh dikatakan, tapi tak orang kata rupa paras tu tak match dengan apa yang seseorang ini inginkan. Masalah juga kan? Betul. Saya suka guna contoh macam ni lah. Kalau kita travel, kita pergi holiday kan, kita nak pergi dengan yang siapa? Yang muka cantik, lengkap macam tu, ambil masa 2 jam untuk dengan saya tidak. Ataupun kita nak pergi dengan orang yang chill, yang walaupun flight delay 2 jam, dia relax je. Walaupun baggage hilang, dia okey saja. Macam Mira sebut tadi, very positif. Jadi, kalau kita dalam perjalanan yang jangka pendek tu pun, kita dah suka orang yang positif, yang menenangkan kita, bukan yang menyusahkan kita, tunggu lama. Apatah lagi dalam perjalanan hidup kita. Dengan kawan-kawan kita, kalau boleh kita nak berkawan, bukan kahwin je, til jannah. Kawan pun til jannah juga kan. Kita nak kawan kita tu yang membantu kita nanti sampai akhir masa lah. Jadi bagi saya very clear lah, jelas. Kalau kawan yang jenis luaran saja,
mungkin untuk seronok lah kot, untuk ambil gambar cantik ataupun nak dapatkan pembuka bicara tu boleh lah, tapi dia tak akan pergi jauh. Okey, Encik Zaid, kalau boleh saya tambah soalan tu, personality dengan karakter itu berbeza. Betul? Ya, cantik soalan tu. Mungkin Encik Zaid boleh kongsikan sedikitlah berkaitan dengan personality dan karakter. Okey, personality ni ialah apa yang kita nampak, macam dia sifat dia lah. Tapi karakter dia tu ialah yang membawa dia. Karakter dia itulah yang tak boleh dipengaruhi oleh sesiapa. Saya bagi contoh, kalau kita kenal seseorang, lepas tu kita tengok personality dia nampak macam okey, nampak macam baik kan. Tetapi bila kita kenal betul, baru kita tahu karakter dia yang sebenar. The true colours. The true colours. Dan nak uji dia senang je. Nak uji karakter seseorang ni, kalau saya program saya selalu sebut tentang waiters test. Kalau siapa-siapa nak test kawan atau nak pilih jodoh pun, bawalah pergi dekat satu restoran yang memang terkenal dengan servis dia memang teruk. Order lain dapat lain, ataupun dapat datang lambat, ataupun dapat tak sedap. Itu tips tu. Kita tengok karakter dia. Kalau dia senyum, dia sabar, it's okay. Mungkin masa tu juga terus ajak kahwin lah. Maknanya susah nak cari orang macam tu. Penyabar betul. Kalau dia salah sikit dengan waiter tu, dia kurang ajar. Sebab karakter manusia dia keluar beberapa ketika, iaitu ketika kita lapar, ketika kita penat, untuk ketika marah. Ni combine tiga-tiga sekali lah. Bila waiter salah order, kita tengah lapar, waiter salah order pula, mula keluar. Masa tu kalau tengah berkapal ke, baiklah break off terus. Situ juga. Masa tu juga. Sebab petanda besar tu. Itu tips yang ada diselit-selitkan juga. Banyak lagi sebenarnya. Hungry dan angry. Banyak lagi tips yang kita nak dengarkan daripada Cik Zaid, pandangan Afiq dan juga Mira. Tapi sebelum tu, kita nak bawa perhatian anda untuk dengarkan juga kata orang ramai. Jom. Personality, sebab bagi saya rupa paras tak penting kot. Sebab how you click with someone tu more important lah compared to dia punya appearance. For me lah. Rupa tu bonus kot. Dia actually okay juga. Tapi no matter what, personality is more important lah. Rupa paras tu it's come number 2 lah. It okay je kalau you pilih rupa paras at the first place, tapi still dia ada cons jugalah, pro and cons dia. Saya mesti pilih personality lah. Sebab personality ni dia kekal sampai sejak kita punya friendship tu, dia akan lebih baik lah. Sebab ini kan preference masing-masing kan. Jadi kita tak boleh nak judge lah kenapa dia pilih berdasarkan rupa. Mungkin dia ada sebab masing-masing, tapi kalau mungkin ada rupa yang okey dan dia juga personality yang baik kan, itu bonus lah. Saya berdasarkan personality. Sebab boleh menampakkan kawan tu nak pakai lama dengan kita. Saya pun pilih personality sebab saya lebih pentingkan kualiti daripada kuantiti. Bagi saya pilih kawan berdasarkan personality mereka lah. Sebab saya rasa kawan ni kan akan sentiasa ada dengan kita. Jadi bila personality dia tu sesuai dengan kita, sesuai dengan apa yang kita rasa, so dia macam membantu kita lah untuk sepanjang perjalanan persahabatan itu. Lagipun kalau kita pilih kawan yang mengikut rupa, rupa tu tak membantu apa-apa pun dalam persahabatan tu. Boleh berubah ataupun kadang-kadang diorang pun macam tak suka kita ke, walaupun rupa mereka bagus. Baik, itu pandangan mereka yang sangat jujur. Dan di Facebook WHI pun ada pelbagai komen. Ini komen daripada Nurul Izzah, katanya rupa dan personality dua-dua penting. Tapi bila personality cantik dan baik, auto nampak rupa seseorang tu cantik seiring personality, walaupun rupa dia biasa-biasa je. Tetapi Encik Baharudin pula berkata, kedua-duanya tak penting. Tapi mesti ngam dengan jiwa pemikiran dan boleh dibuat kawan atau teman sebantar. Easy going lah, senang lah. Okey, itu pandangan mereka. Kita nak terus bertanya kepada Amira. Semakin kita ni meningkat usia, kita banyak kan berjumpa dengan jenis-jenis individu kan. Kita dah kawan dengan kawan-kawan di sekolah agama, universiti, kawan kerja dan sebagainya. Sebenarnya ada juga sudut negatif dan juga positif yang kita boleh ambil kan. Daripada perangai seseorang tu juga kadang-kadang kita boleh reflect yang macam kita berjaga-jaga untuk tidak seperti mereka.
Pandangan mana? Saya sebenarnya secara jujurnya ketika saya belajar di zaman U dulu kan, universiti saya, memang circle yang sangat-sangat positif tahu. Orang-orang yang sentiasa buat saya rasa saya nak kena jadi macam diorang. Sebab diorang ada kelebihan macam ni dan sebagainya. So dekat situ sebenarnya saya observe diri saya, bila saya jumpa circle yang bagus, saya sebenarnya ingin mengubah diri saya menjadi lebih baik, lebih bagus dan sebagainya. Tapi bila saya jumpa circle yang tidak berapa okey, orang-orang yang mempunyai personality yang tidak berapa kan, saya rasa macam takut juga, takut kalau kita terikut. Pasal waktu tu mungkin kita belum cukup matang dan sebagainya. Jadi sebenarnya waktu muda, kalau saya dapat memberi nasihat kepada orang muda, carilah circle yang bagus kerana circle kita tu sangat-sangat penting lah. Okey, baik. Dan sebelum kita ke Encik Zaid, saya nak tanya Afiq. Afiq sendiri pernah tak mengalami situasi di mana kita ngam dengan rakan ni, okey, tetapi semakin kita matang, mungkin personality Afiq dah berubah, Afiq ada minat yang berbeza ataupun memang lainlah cara Afiq berfikir. Dan kawan ni pun dah berubah. Pernah tak disebabkan itu awak rasa macam tidak mengapa, saya mengambil satu langkah ke belakang lah. Elok kalau kita berdua tidak berkawan lagi. Awak tunjuk kat saya ke? Tak. Okay, macam saya sendiri, of course lah kan, macam kadang-kadang bila orang tu membesar, dia akan berubah, orang katakan. So, macam saya sendiri, kalau orang tu berubah keadaan negatif, kita sendiri yang ada tanggungjawab untuk tegur dia, dan juga kita pun ada haluan hidup kita. Benda baik kita follow, benda baik kita tak follow. So bagi saya benda tu tak adalah supaya saya nak putus kawan ke apa, tak adalah. Sebab mungkin dah kawan lama kan. Mungkin kita ambil yang baik daripada dia, sebab kita janganlah ikut benda yang tak baik lah kan. Sebab benda baik kita ambil, yang tak baik kita tinggalkan. Okey. Tak break up dengan kawan lah. Tak ada. Itu jannah, Cik Zaid. Kawan biar beribu, kan orang kata. Betul. Okey, Cik Zaid, kita melihat kepada personality dan juga rupa paras. Bagi saya, kedua-duanya penting. Tetapi personality itu sangat penting lah bila kita semakin tahu menilai kawan tu. Tapi boleh atau tidak, kalau kita sebagai seorang individu, bukanlah kita ni bagus. Tapi kita melihat kepada personality dia ada sikit yang kurang sana-sini. Tapi kita nak berkawan dengan dia untuk kita nak bawa dia untuk adakan positivity untuk dia. Bagus, saya tunggu soalan ni sebenarnya. Sebab kita cakap pasal personality, dia takkan ada yang sempurna. Tak akan ada. Carilah seluruh ceruk dunia mana pun, mesti ada kurang sana sini kan. Jadi itu tabiat manusia. Yang sempurna hanyalah Tuhan sajalah. Jadi selain pada tu, semua tak sempurna. Itu hakikat kita kena terima. Tapi kadang kita terlupa kan, kita nak orang tu personality perfect je match dengan kita. Saya suka soalan tu sebab dia, kalau kita tengok paras rupa, dia macam dah fix. Bolehlah solid kan, biar cantik semua. Tetapi personality dia boleh berubah-ubah. Dia berubah mengikut macam circle yang disebut, kematangan usia, circle kita macam Amira sebut tadi, ataupun yang macam Afiq sebut tadi, dia you grow older kan. Itu dia boleh berubah. Tapi satu lagi, kita sebagai apa kita boleh kawal ialah kita bersangka baik dengan dia orang. Kalau kita tengok, saya pernah baca satu buku. Buku ni cara seorang polis ni, dia boleh buat penjenayah. Penjenayah ni kita kata orang jahat lah. Dia boleh buat penjenayah tu menyerah diri tanpa drama. Dia guna teknik psikologi. Jadi dia guna teknik personality. Dia kata semua orang ni baik. Dia kata walaupun orang tanya dia, penjenayah baik ke? Baik. Tetapi dia telah memilih jalan yang salah. Dia maksudnya dia bezakan di antara karakter orang tu. Kita semua ni dilahirkan baik. Tetapi sebab pengalaman hidup kita ataupun cara kita dibesarkan, mungkin kita buat pilihan yang salah. Jadi personality itulah dia buat pilihan salah mungkin kerana sejarah hidup dia. Jadi Fatin tanya saya, boleh tak berubah? Memang sangat boleh. Maknanya itulah peranan kita sebagai kawan. Kalau kita sayang dekat dia, kita cubalah tarik. Macam dalam cerita Spider-Man. Cerita Spider-Man, ada seorang penjahat tu. Baju hijau putih tu. Sandman walaupun dia rompak bank, tapi dia hati dia baik sebab dia sayang ke anak dia. Jadi kalau kita kena teknik kita dengan hati dia akan ikut kita. Jadi inilah yang peranan kita sebagai seorang teman lah. Cuba tarik mereka. Saya nak tambah sikit, Cik Zaid. Betul lah, sebab apa? Kita mana boleh cakap orang tu tak baik, personality dia tak baik, sebab setiap orang ada kelebihan dan juga kekurangan. Bolehlah kita melihat kepada kelebihan dia dan juga mungkin yang kekurangan tu kita sama-sama melengkapi. Mungkin saya salah, tapi boleh Cik Zaid betulkan saya. Personality seseorang itu tidak
tidak boleh kita katakan baik, betul, salah, baik ataupun tidak. Subjektif. Tetapi kalau karakter itu boleh kita katakan negatif ataupun tidak kan. Okey, kalau ni saya ambil soalan ni satu langkah ke hadapan lah bagi Afiq. Bila nak memilih teman, katakan awak ada girlfriend ataupun boyfriend bagi Amira. Senario nak diorang tak ngam dengan teman awak. Situasi macam ni apa yang awak akan lakukan? Apa tindakan awak, Afiq? So macam tindakan saya okey, ni memang susah juga soalan dia. Okey, dia macam ni lah. Okey, bergantung pada apa yang dia tak ngam tu lah kan. Kalau sekadar macam hobi ke apa, bagi saya kita sebagai pasangan tu sendiri kita masih boleh tolerate lah. Kita try bincang, kita try orang kata talk lah how to macam mana kan. Tak boleh lah macam dia je arah-arah tak boleh kan. Kita kena orang kata sama-sama ada kerjasama untuk bagi apa, tak ada masalah isu-isu lah. Sebab pasal kawan ni orang kata kawan tu yang dah sampai dulu sebelum pasangan tu sendiri. Betul tak? Macam kita dah macam kita awak jangan betulkan kat dia, betulkan saya. Betul. Sebab kawan tu sendiri macam dah lama kan. So macam dia tu tak adalah pendatang baru, maksudnya macam baru hadir dalam hidup kita. So dia pun kena cuba terima orang kata apa yang kita dah pernah ada lah. Jadi Amira, soalan kepada awak adalah adakah penting bagi teman hidup awak orang kata serasi dengan kawan awak, teman as in rakan-rakan awak? Saya rasa dia tidak seharusnya 100% lah. Pada saya, as long as dia rasa kawan-kawan saya ni tak memudaratkan saya, saya rasa should be fine. Sebab kita adalah orang yang berbeza-beza kan. Kadang-kadang kita rasa macam sesuai dengan dia ni, orang ni rasa tak sesuai. Tapi pada saya tidak mementingkan sangatlah perkara itu. Asalkan dia tidak menghalang saya, siapa yang saya selesa berkawan, dan saya juga menghormati dengan siapa dia ingin berkawan. Okey, lebih kepada berperanan sebagai pendamai lah antara kedua-dua. Okey, Cik Zahid, bagaimana pula kalau senarionya kita terus salah cari kawan? Bagaimana untuk memiliki sifat ataupun kita nak ada sesuatu yang kita ada prinsip dalam diri kita untuk kita nak menilai seseorang kawan ni, inilah kawan. Sebab kita tak nak buang masa salah pilih kawan dan sebagainya. Setuju. I think Fatin dah sebut perkataan paling penting je lah, itu prinsip kita kan. Sebab kita berkawan pun tujuan kita apa? Kita nak mengisi kekosongan apa semua kan, kebosanan kan. Tetapi kalau dah melanggar prinsip, contohnya sekarang banyak dalam online kan, alam maya. Kadang-kadang kawan-kawan dia menggunakan benda-benda yang kita tak setujulah. Contohnya jenaka yang tak sesuai ke, atau merendahkan orang ke, atau sebagainya. Kita masa tu kita dah melanggar prinsip kita. Saya rasa boleh je kita bukan putus, tetapi kita slowly lah. Kita ada masa kita jampuk, ada masa kalau nampak macam tak sesuai dengan kita back off lah. Tapi slow motion lah. Slow motion lah. Sebab kita tak tahu. Satu hari mungkin kita perlu mereka juga kan. Jadi dan kita paling penting kita sentiasa memaafkan lah. Dari antara sikap-sikap orang yang hebat, dia mudah memaafkan orang lain tu. Dia tahu ini dia tak rasa nak marah, tapi dia rasakan dia rasa kesian. Kesian dia ni berfikiran macam ni. Dia maafkanlah. Jadi kalau orang yang belum matang, dia mungkin cepat melenting kan. Orang sebut je dia mula dia trigger kan. Tapi as kita grow, kita makin matang, kita lebih mudah memaafkan sebenarnya. Itulah cara nak matchkan personality dengan orang yang tak berapa ngam dengan kita. Okey, baik. Saya nak teruskan membaca komen di Facebook. Najiha Anati. Rupa tak cantik atau handsome tak apa. Janji kemas dan pandai jaga diri dan muka. Wow. Betul, rupa ni subjektif kan? Kalau kekemasan itu adalah juga rupa. Wangi ya. Okey. Dan ini Alia Maisara. Orang yang baik personalitinya, dia tidak akan memandang rendah pada orang lain. Awak ada apa-apa nak komen tak? Orang yang baik personalitinya tidak akan memandang rendah orang lain. Betul. Itu memang betul lah. Sebab macam saya cakap, orang kata personality tu dia akan follow kecantikan tu. Macam maksudnya kalau kita personality okey, so kecantikan, kehandsomean tu akan ada lah. Ada aura dia sendiri. So takkanlah orang yang berfikiran positif ni nak memandang buruk kan, namun dah positif. So, betul sangat. Tak mungkin lah kita nak macam itulah bagi pandangan saya. Okey, dan Amira, mungkin selagi kita semakin meningkat usia ni, circle kawan kita semakin kecil je. Dia 3 kali macam pengalaman ya. Betul. Tapi memang betul, setuju. Memang reality check lah. Filteringnya. Bila kita tahu yang mana, okey ini boleh kita kadang-kadang nak hang out sekejap. Okey ini boleh untuk meluahkan
jalan-jalan. Ini boleh untuk nak ajak pergi shopping ke. Mira macam tu? Mira sangat-sangat setuju sebab saya pun macam tu. Saya tahu siapa yang saya rasa saya boleh keluar sampai 5-6 jam kan. Boleh tidur sama-sama, boleh share rahsia. Ada juga yang boleh kita coffee sekadar 1-2 jam untuk sembang-sembang kan. Tapi apa yang penting, Pak Mira setuju dengan Afiq, bila kita ada personality yang bagus, secara tak langsung kita nampak macam seorang yang ada karisma tau. Bila kita ada karisma, kita akan sentiasa nampak presentable. Dia tak perlulah kena sempurna, rupa paras, kena betul-betul perfect kan. Pada saya, as long as dia menjaga personality dia, automatically dia akan nampak sangat-sangat presentable dan cantiklah di mata semua orang. Betul-betul Kalau setuju. saya Fatin, rakan yang awak boleh ajak keluar. Kita yang tepi. Tepi yang makan ke? Okey. Kita nak di hujung ini kita nak rumusan daripada Encik Zahid. Tapi betul saya nak tambah tips tadi, selain daripada bawa pergi restoran, kita kena cuba untuk pergi travel bersama. Ya, betul. Betul. Tadi Amira sebut bawa kereta. Memandu. Ada 3 tips hari ini. Personality dan karakter. Betul. Okey, rumusan daripada Encik Zahid. Okay. Saya nak share satu poem lah lebih kurang yang saya selalu guna dalam talk saya. Dia asal daripada pesanan orang tua dulu, biar lambat asal selamat. Kita nak keluarkan benda positif dalam suasana negatif. Tadi saya ubah sikit, biar tak cantik asal personality menarik. Biar tak cantik, personality menarik. Biar tak handsome asal peribadi kita awesome. Boleh terima? Boleh. Okay, boleh jadi caption hari ini. Sedikit positif lah. Okey, baik, itu dia rumusan daripada Encik Zahid, dan pastinya apa yang dikongsikan oleh mereka bertiga ini berbeza-beza pendapat dan juga pandangan mereka, dan anda pasti juga ada pandangan anda yang tersendiri. Yang penting apabila mencari teman, pastikan ia tidak memudaratkan diri anda. Betul. Itu yang penting.